podcast. Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur dapat mendengar suara Engkau lagi. 我们在天上的父，我们可以再一次听到主你的话，我们向你献上我们的感恩。 Berfirmanlah melalui hamba-Mu yang terbatas ini. 求你借着有限的仆人来传讲，来向我们每一个人说话。 Dan kiranya Roh Kudus yang memberkati secara rohani jemaat-jemaat yang datang pada malam ini. 也让圣灵告诉我们每一位已经来到你面前的弟兄姐妹。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉靠主耶稣基督的生命，我们祷告。 Amin. Amin. Jemaat silakan duduk. 弟兄姐妹，请坐。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. 弟兄姐妹们，晚安。 Saya rasa 主内平安。 belum terlambat untuk saya sekaligus mengucapkan Selamat Tahun Baru. 我想还不会太迟吧？我们向大家说到新年蒙恩。 Sebuah pepatah yang terkenal berkata, tidak kenal maka tidak sayang. 一个著名的谚语如此说：不认识就不会喜欢。 Oh itu ada Chinese-nya juga ya, pepatah itu mantap sekali. Perkenalkan, nama saya Peter Devian Tanu. 我的名字叫 Peter Devon Tanu。 Tolong huruf depan saya jangan disingkat. Bahaya, saya belum mendapatkan gelar itu saudara. 弟兄姐妹，不要把前面的那个字缩短，变成 PDD， 因为我还 Ini 没有 ada foto 不是 keluarga 身份 saya. 这是我的全家福。 Saya yakin di antara wajah ini ada yang wajah tidak asing gitu ya. 我相信其中有不陌生的面孔。 Dan sekarang saya sedang studi tahun terakhir S2 di Saat. 今天是我最后一年在马郎森道所实验，在那里就读。 Dan ngomong-ngomong tentang Saat, bulan lalu Desember akhir 说到圣道神学院，在就是上一个月的这个上一个月底， kami baru saja mengadakan retret remaja namanya Saat Youth Camp. 我们刚刚就是举行了少年的进修会。 Di antara kelompok saya, mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang kenal 2 orang remaja dari GKI Pluit ini. 其中有2位是从这个三湖新村国义堂的这个少年人， Yang pertama namanya Eldridge 他的名字叫 Edridge， dan yang kedua Dorothy 另 atau 外一 dipanggil 个是 Dodo. 另外一个就是 Dorothy。 Ya, bagi yang belum kenal mungkin boleh cari tahu setelah ini atau nanti minggu cari tahu siapa orang tuanya. 如果我们当中还没有认识的，我们可以去就是去认识他们。 Anak-anak yang baik dan ini ada testimoni mereka bisa dibaca di slide. 他们是多么好的青年。 Nah, mari kita mulai dengan satu ayat ini. 弟兄姐妹，让我们用这一段的经文，我们开始。 Saya undang kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan saya 我们也 under 是他的工作，在基督耶稣里造成的，为了叫我们行善，就是上帝为我们所预备行的。 Perhatikan saya underline hidup di dalamnya, hidup di dalam anugerah Tuhan. 我们看，我们活在里面，我们活在上帝的恩典里面， Itu yang menjadi tema kita hari ini. 就是我们今天晚上所要思想的。 Seperti apa rasanya kita hidup dalam anugerah Tuhan? 那到底我们活在这个上帝的恩典中，我们有什么感觉呢？ Apakah kita sudah menikmati hidup di dalam anugerah Tuhan itu? 是不是我们每个人已经享受到活在这个基督里面的生活呢？ Saudara-saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, kita terlebih dahulu harus mulai dari kepastian bahwa kita sudah memiliki doktrin keselamatan yang benar dulu. 如果让我们明白这一段的经文的时候，我们必须首先我们明白这个圣学的教义， Karena ternyata 因为事实上 tidak semua orang Kristen itu memiliki kepemahaman doktrin keselamatan yang benar. 不是每一位的基督徒他们在这个 Waktu di SYC kemarin di salah satu sesi ada sesi tanya jawab. 在救恩中他们的这个关于
救恩的这个圣洁的教义，在昨天的经修会里面有 Dan 一 dari 样的课程。 ratusan pertanyaan yang ditampung dalam website yang mereka bisa scan QR untuk ketik pertanyaan mereka, 在他们所击中的所有的问题里面， ada satu pertanyaan yang membuat saya kaget. 其中有一个问题让我非常的感到吃惊。 Pertanyaan kira-kira begini. Bagaimana cara Anda menjelaskan ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan bahwa kita harus berbuat baik dulu untuk masuk surga? 他的问题是这样的：你如何解释圣经里所说的，我们可以进入天堂，必须要有好的行为呢？ Saya mikir gitu ya, kok bisa dia bertanya begini? Sejak kapan Alkitab mengajarkan doktrin seperti ini? 这样的问题让我非常疑惑，因为我就说什么时候开始圣经有这样的教导呢？ Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah ada orang Kristen yang meskipun dia punya doktrin keselamatan yang benar, 但是呢，虽然有一些的这个基督徒，他们有一个关于救恩的正确的教义， mereka pun tanpa sadar gaya hidupnya bisa jatuh dalam kepemahaman harus berbuat baik dulu, harus henhau dulu, baru layak masuk surga. 但是这些人有时候不知不觉中，他会跌入这样的错误，就是我们必须要有一个好的行为才可以得救。 Buktinya apa? Ketika seorang jatuh dalam dosa yang mereka rasa sangat besar sekali, 就是我们可以这样证明，就是当一个人他跌入最终且感到非常严重的时候， pernah nggak sampai kepikiran, aduh Tuhan ini dosanya terlalu besar, saya sudah terlalu kotor, sepertinya saya tidak layak untuk masuk surga lagi. 是否他会这样说？哦，我犯的错误是这样的严重，我是这么的污秽，因此呢，我们不配进到天堂。 Atau mungkin saudara-saudara ada tahu orang lain, teman lain yang berpikiran seperti itu. 或者呢，我们知道，或者其他的人也有这样的想法。 Nah, apa yang Alkitab katakan? 那圣经怎么样说呢？ Hari ini kita akan lihat dua set ayat, satu dari perjanjian lama, satu dari perjanjian baru. 今天我们要读两节的经文，一个是在旧约，一个是在新约。 Dari perjanjian lama dulu, 在旧约里面， Alkitab justru membongkar pola pikir ini sejak dari perjanjian lama. 就是在旧约里面，就是圣经已经打破了这样的思维。 Ini dari Ulangan 7, 6, ayat 8, saya tidak akan membacakan semuanya, bisa dibaca di slide. 是在旧约生命记第7章第6节到第8节，我不全部去念。 Di 3 ayat ini, Israel diingatkan bahwa mereka itu dikasihi Tuhan bukan karena kehebatan mereka, bukan karena jumlah mereka yang besar, 在这个3段的经文里面，就是以色列百姓，上帝提醒以色列的百姓，上帝爱他们，并不因着他比别人好，或者呢他们的人数比别人更多。 tetapi karena Allah telah terlebih dahulu memilih mereka, menunjukkan kasih setianya. 但是呢，是上帝拣选了他们，向他们施下他的慈爱。 That is why kalau kita melihat satu pasal ke sebelumnya sampai ke Ulangan 7 ayat ke-5, 这就是为什么我们如果看上半季的这个经文，就是直到第5节， Allah itu sedang memberikan perintah-perintah apa yang bangsa Israel harus lakukan dan tidak boleh lakukan. 在那里上帝正在发出命令，就告诉以色列人你可以做的或者不可以做的。 Tapi di sana Allah tidak pernah berkata, kalian lakukan ini, kalian tidak boleh lakukan ini supaya kalian bisa layak di hadapanku. Enggak. 但是上帝却不曾说你不可以这样做，你可以那样做。因此呢，如果这样的话，你可以得着这个救恩。 Makanya ayat 6 ini sangat penting. Kenapa kalian harus taat? Kenapa kalian harus tidak boleh melanggar perintahku? Sebab engkaulah umat yang kudus, yang sudah kukuduskan, yang sudah kupilih. 这一段是非常的重要。为什么你要顺服？你可以做这个，也不可以做那个，就是因为你是圣洁的民。 Janji apa lagi yang Tuhan sertakan untuk bangsa Israel selain menjadi umat yang dipilih? 神向以色列的这个应许还有其他的吗？除了他是被拣选的族类， Dia berjanji Allah menjadikan mereka umat miliknya, yes. Membebaskan mereka dari perbudakan, membawa mereka ke tanah perjanjian.
上帝承诺他们成为他的子民，也承诺他们脱离为奴之地，也可以承诺到进入到应许之地。 Dan ini yang paling menarik. Dan menjadikan bangsa Israel saluran berkat bagi bangsa-bangsa. 这也是非常有趣的，就是可以成为其他民族的这个祝福。 Sadarkah kita bahwa kitalah bangsa-bangsa itu? 弟兄姐妹，我们是否醒悟到那些其他的民族是我们吗？ Dari keturunan Daud lahirlah Yesus, dan ketika Yesus mati di kayu salib, yang hanya bangsa Israel yang bisa menikmati kerajaan surga, akhirnya kita pun juga bisa menikmati menjadi anak-anak Tuhan. 从大卫的后裔就是生下了主耶稣，当主耶稣为我们牺牲的时候，就因此呢，我们这些在以色列人以外的也可以得做救恩。 Nah, jadi dari perjanjian lama saja kita sudah bisa lihat hidup tidak bisa baru dulu atau baik dulu untuk mendapatkan 我们 selamatan. 单单从就业那里就可以看到，我们不是因着我们有好的行为，我们才可以得救。 Tapi justru kita diselamatkan dulu, baru dampaknya kita diberi kehidupan yang baru. Kita bisa hidup yang baik. 乃是我们必须蒙这个救赎以后呢，我们才可以得着新的生命。 Dan sama seperti bagaimana Allah yang memilih Israel duluan, terhadap kita juga keselamatan yang kita dapatkan itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. 就像以色列人也是上帝所拣选的，那我们可以因此也可以得着救恩，并不是我们有什么好，乃是完全都是上帝的恩典。 Anugerah sama seperti memberi hadiah gratis. 恩典就是就像我们所白白领受的这个礼物， kepada mereka yang tidak layak. 是给那些本来不配领受到的。 Saudara-saudara, saya baru kenal Pak Fajar hari ini. 弟兄姐妹，我们今天刚刚认识， Tapi saya bisa-bisanya tiba-tiba bilang, Pak Fajar, saya punya hadiah handphone baru. 那如果说这个老师他突然说给我这个手机的话， Pak Fajar bingung loh, kenapa? 我也感到以后为什么你给我呢？ Karena memang atas kemurahan saya memilih untuk menganugerahkan, memberi hadiah gratis ini kepada engkau. Bukan karena engkau layak, bukan karena ganteng, bukan karena pintar, tapi karena saya memilih. 那并不是说我比别人更好，或者我更英俊，乃是他选择了我，给了我这个恩典。 Saudara-saudara, 弟兄姐妹们， berikutnya kita akan melihat di perjanjian baru. 我们接下来我们要从新约那边看， Karena penekanan keselamatan itu anugerah Tuhan, itu ditekankan oleh Rasul Paulus di suratnya di Efesus. 因为就是在这个保罗在这个以弗所里面已经强调说人得救的这个原因。 Ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 人得救本乎恩，也因着心，这不是我们有什么好行为，乃是因着上帝的恩典。 Saudara, kalau melihat tafsiran-tafsiran, kata itu yang di sini, itu sebenarnya bisa merujuk kedua hal. 如果我们看印尼文那边所说的那个， Yang pertama itu kata diselamatkan, 就说到你被救赎； yang kedua itu iman. 第二就是信心。 Pernahkah kita berpikir, wah terima kasih Tuhan karena engkau saya diselamatkan. 是否我们曾经这样说？哦，主啊，因着你我得救了。 Tapi kok bisa ya? 那怎么会 In 这 the 样 first 呢？ place, aku bisa percaya kepada Tuhan. 就是在开始的时候，我可以相信主耶稣。 Itu pun bukan kehebatan kita. 像这样的 berkat Tuhan yang menjangkau jiwa kita, yang akhirnya hati kita bisa mau percaya dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. 像这样的事情呢，并不是说我们比别人更会或者更好，乃是因着上帝的怜悯拣选了我们，让我们可以被他所拣选，我们可以被他所改变。 Jadi jangan ada kita yang memegahkan diri. 因此，在我们当中，千万不可以有自夸的。
Dan indahnya ayat ini diakhiri dengan ayat 10. 这一段呢，就是用第4节来做结束。 Ayat 10 menegaskan bahwa kita diselamatkan untuk apa sih? 我们蒙得救是为了什么呢？ Untuk melakukan pekerjaan baik, atau dalam kata lain untuk menjadi berkat. 我们要行那上帝为我们预备的好的事情，意思就是我们成为别人的祝福。 Saudara bisa jadi berkat melalui pelayanan di gereja, pelayanan pribadi, ataupun bisa jadi berkat melalui menunjukkan siapa diri kita di tengah-tengah dunia ini. 我们可以成为别人的祝福，我们可以通过我们的服事，无论是在教会里面，在个人布道里面，或者在其他地方，或者呢，人家看到我们，就可以从我们的身上看到，我们是属于基督的。 Dan ini penting. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, termasuk melakukan pekerjaan baik itu. 这就是很重要的，就是让我们可以活在基督里，并且行那他为我们预备的好事情。 Kenapa kata mau ini penting? 为什么这个要很重要呢？ Ada 3 ilustrasi singkat secara cepat untuk menjelaskannya. 有3个简短的比方，我们可以去解释的。 Saudara bayangkan saudara adalah bos. 弟兄姐妹，如果说有一个老板， Saudara-saudara datang ke kantor dan meminta kopi kepada sekretaris saudara. 他来到公司里面，他向秘书说他要预备的咖啡。 Saya yakin dan percaya sekretaris itu tanpa pikir panjang, tanpa mikir kenapa ya aku harus ambil kopi ya. Dia akan langsung membuat dan memberi kopi itu kepada bosnya. 我相信这个秘书呢，就是不再有什么思考，为什么要给这个老板一杯咖啡？他从来没有这样想了，就马上会泡一个咖啡给他的老板， Ya karena saudara ini bosnya. 因为他知道他是他的老板。 Bukankah kita ini juga di hadapan Tuhan, kita adalah sekretarisnya, hamba-hamba Tuhan? 我们岂不是我们都是上帝的仆人？我们是他的秘书吗？ Tanpa ada alasan pun juga harusnya ketika Allah mau kita melakukan sesuatu, kita melakukannya. 其实我们不需要有什么原因，上帝要我们做，我们必须要马上去做的。 Tapi enaknya sebenarnya kita punya loh alasan yang lebih kuat untuk mau taat dan mengasihi Tuhan. 但其实呢，我们有很大的理由，我们可以选择我们要听或者不听。 Ilustrasi berikutnya sekalian akan menjawab bagaimana rasanya hidup di dalam anugerah Tuhan. 接下来的比方，让我们可以明白，我们活在这个基督里面，这个活在恩典里面的这个这个恩典的这个，我们怎么样能够领受到这样？ Seorang anak kecil mendapat tugas dari sekolah. Tolong ceritakan ayahmu. 有一个小学生，他老师给他一个作业，叫他写关于他父亲的事情。 Pulang-pulang anak ini berikan hasil karya tulisannya kepada ayahnya dan ayahnya membacanya. 回到家里以后，这个孩子就给他父亲他所写的。 Judulnya, Ayahku adalah seorang superhero. 他的题目是我的父亲是一个超级的英雄。 Wah, isi-isinya itu penuh pujian. Papaku baik, ceria, suka beliin aku es krim. 里面呢，就是描述了他爸爸是那么的好，对我是这么的好。我要冰淇淋的时候，他也会买给我。 Lalu tiba-tiba ada satu kalimat di bawah, tetapi papaku seorang pembohong. 但是接下来的这个一段呢，却很吃惊的说，我爸爸是一个撒谎者。 Karena sebenarnya saya tahu ketika saya sedang bersekolah, papaku di belakang layar sedang mati-matian mencari pekerjaan, menjadi tukang bangunan, stres, ditolak kerja, semuanya demi aku. 其实这个孩子完全的明白，当他去工作去上学的时候，他爸爸在那里拼命的工作，虽然接二连三的被拒绝，但是他仍然去工作，以至于跑到这个就是建筑的工厂里面去当工人，在那里拼命的工作，为了要让他可以好好的学习。
Di hadapan anaknya, papanya bisa tersenyum seolah-olah finansialnya baik-baik saja. 在这个孩子的面前，他爸爸会面带笑容，好像他所有的一切都是好的。 Tapi sekali anaknya masuk ke sekolah, senyuman itu pudar. 但是当这个孩子上学的时候，他面上的笑容马上是消失掉了。 Tetapi perhatikan respons anak ini di akhir. 但是我们看一下，这个孩子怎么样的回应？ Dia mengakhiri dengan kalimat, tetapi justru itulah kenapa I love my daddy. 这个孩子这样写道，就说因做这样的事情，我爱我的爸爸。 Dan mereka pun berpelukan. 因此他们就在那里互相的拥抱。 Dan mulai besoknya anaknya semakin giat belajar dengan serius untuk membanggakan ayahnya. 就是第二天呢，这个孩子更加努力的学习，让他的爸爸因着他可以治好。 Saudara, Allah itu seperti ayah di sini. 弟兄姐妹，我们的天父就好像 Bedanya 我们所描述的这个爸爸， Allah kita bukan seorang pembohong. 就是区别的是我们的这个天父呢，从来没有撒谎的。 Dan jika ayah di sini tuh mati-matian untuk menyekolahkan anaknya, 如果故事里面的爸爸是那么的拼命，让他的孩子可以上学， Allah Bapa kita di surga mengutus satu-satunya anak untuk secara harafiah mati untuk kita. 我们在天上的父，他差派了他的独生的孩子，在十字架上是为我们而死， Lalu dia memilih kita, setiap kita di ruangan ini, 并且呢，他拣选我们所有在场的这个弟兄姐妹， menjadi umatnya yang kudus. 成为他圣洁的子民， Demi bisa melakukan pekerjaan yang baik. 为这要我们可以行他所预备的工作。 Bedanya, 区别在哪里呢？ kalau kita yang menjadi anak ini, bagaimana respons kita? 如果我们是这个孩子的话，我们怎么样去回应呢？ Bagaimana rasa sang ayah kalau misalnya ternyata besoknya anaknya itu malah dapat laporan dari kepala sekolah. Anakmu menyontek, anakmu membuli, anakmu suka bolos, anakmu itu suka berfoya-foya, uang jajannya di mana-mana. 是否我们可以这样想象？就是当第二天，当这个爸爸收到这种学校里面的这个报告的时候，就说到你的孩子就是在那里偷看、作弊，并且欺负同学，就是讲粗话、逃学等等。这个爸爸的心情是怎么样的呢？ Pasti hati bapaknya akan sedih dan sakit. 肯定他的爸爸就非常的伤心。 Saudara-saudara, ketika kita ingat terus akan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, terlepas kita udah jadi orang Kristen berapa lama, 弟兄姐妹，让我们记得在我们的生活里面，就是上帝的爱的话， yakinlah itu yang akan membanjiri hati kita dengan ucapan syukur, dan secara natural kita akan kembali mau tidak melakukan dosa. 我相信，上帝的爱会像一股的涌流一样，涌到我们的心田里面，让我们向他感恩，并且我们节制，我们不会再去做错一些事情了。 Secara natural kita pasti rindu mau menyenangkan, membanggakan hati Bapa kita. 很自然的，我们多么的想让我们的神应做，就是我们所做的可以得做荣耀。 Coba untuk 5 detik ini coba mengingat satu kebaikan Tuhan yang berkesan di kehidupan saudara. 弟兄姐妹，让我们用这个5秒钟的时间，我们记得是有什么上帝对我们所做的好的。 Mengingat lalu diingatkan untuk menyenangkan Tuhan, itulah rasanya hidup di dalam anugerahnya Tuhan. 当我们记得也被提醒，就是让我们可以相当感恩，这就是我们活在这个恩典里面的美好的生活。 Maka pertanyaannya sederhana tapi tajam. Jika Allah memandang hidup kita hari ini, 一个问题非常简单，但是且非常的严肃。如果说今天上帝
看我们的生活的话， anak seperti apa yang dia akan melihat? Anak yang menghibur hati bapaknya atau yang melukai hatinya? 那我们到底是就是可以安慰父亲的这个孩子呢，还是让父亲伤心的孩子呢？ Hanya dengan mengingat, itulah yang menjadi kekuatan. Salah satu teman saya 其实，只有去记得我的一个朋友， yang sudah sakit bukan hanya autoimun tetapi kompleks, ada 5 jenis penyakit sekaligus selama bertahun-tahun. 他身上已经有5种的这个病在那里缠累着他。 Dari yang awalnya bisa ngajar sekolah minggu bareng saya, lalu harus pakai tongkat jalannya, dan sekarang untuk 2 tahun lebih harus di kursi roda. 在开始的时候，他还可以跟我一起去教主日学过后呢，就是他一定要带着拐杖然后呢，到现今他一定要坐在轮椅上。 Namun saya salutnya, setiap hari dia bisa dengan ceria mengingat kebaikan Tuhan, memuji Tuhan, bahkan membuat lagu originalnya, dan bahkan juga sempat-sempatnya membagikan Injil, kebaikan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada suster yang merawat dia, kepada pengunjung-pengunjung yang menjemput dia. 但是我非常的佩服，虽然在那样的状况里面，他仍然在那里就是感恩，记得上帝的恩典，并且他也可以向那些服侍们在那里传福音。 Saudara-saudara, 亲爱 saya 的 terakhir, 弟兄姐妹， saya bayangkan salah satu respons yang kita bisa berikan dari firman Tuhan hari ini 有一种的这个回应，就是我们听了今天的这个讲道以后， adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berkata, 就是当我们向我们的神祷告的时候，我们说。 dan untuk bagian ini saya mau saudara untuk tutup mata untuk membayangkannya ya. Coba bayangkan seolah-olah saudara yang lagi mendoakan doa ini. 我希望大家能够闭着眼睛就是像为做这个事情祷告一样。 Tuhan, Engkau sudah memberikan segala-galanya bagi aku, bahkan nyawamu sendiri. 主啊，你已经赐给我们所有的一切，甚至是你的生命。 Dan Engkaulah yang juga menangkap jiwaku sehingga saya bisa beriman kepadamu. 也是你抓住了我的心，让我们可以对你有信心， Supaya saya dapat menikmati hidup dalam anugerahmu. 让我们可以享受到活在主你的 Maka 恩典里。 Tuhan, sekarang lihatlah hidupku, Itu- selidikilah aku. 因此，主啊，求你查看我们的内心， Apakah aku sedang membanggakan Engkau atau malah menyakiti hatimu? 是否我已经让你可以得着治好呢？或者呢，我且伤了你的心？ Apakah kerohanian saya sedang baik-baik saja ya Tuhan? 是否我的灵性好吗？ Apakah saya senantiasa berusaha membuang sisi gelap karakter saya? 是否我想方设法的挪去我黑暗的一面， Dan terbuka membiarkan Tuhan yang membentuk saya menjadi orang yang lebih baik di mata Engkau. 并且敞开我们的心，让上帝塑造我们成为一个更好的人， Yang menjadi teladan, terang, dan berkat bagi orang di luar maupun orang yang dekat saya di keluarga. 成为别人的榜样，或者呢成为祝福，无论是在家庭里面，或者在我们所处的环境里面。 Silakan buka mata saudara-saudara. 求你打开你的眼睛， Bagaimana sikap hati kita selama ini 我们历来的这个我们的心是怎么样的呢？ ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah, kita mendengar nasihat ataupun teguran yang keras mungkin dari sesama manusia, 当我们读神的话，当我们听到的时候，或者呢，我们可以听到别人向我们的这个劝勉或者指示。 Bapak Ibu Saudara, mari di tahun yang baru ini, kiranya jangan kita membiarkan tahun 2026 itu lewat begitu saja. 弟兄姐妹，来吧，让我们在2026年的时候，不要让这个新的一年就这样的白白的过去。 Tetapi marilah kita jadikan tahun ini dimulai dengan Yesus Kristus. 让我们在2026年的时候，我们以基督一起，我们来开始。
Apakah ada amin? 弟兄姐妹，阿门吗？ Apakah ada amin? 阿门吗？ Apakah saudara ingin menikmati tahun 2026 ini di dalam anugerah Tuhan? Mau? 弟兄姐妹，是否想在这个2026年的时候，在上帝的恩典中过活呢？ Mau? 要吗？ Saya mau ajak kita menyanyikan satu lagu. 我要有弟兄姐妹一起来唱一首歌。 Kiranya lagu ini bukan menjadi sebuah komitmen di hadapanku, no. Tapi kiranya kita menyanyikan ini sebagai komitmen di hadapan Tuhan kita. 这一首歌不是向我的节制，乃是向神的节制。 Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, untuk aplikasi saya bisa saja memberikan tantangan iman. 弟兄姐妹，在这里我可以向弟兄姐妹来一个挑战， Menuliskan karakter-karakter kita yang masih gelap apa saja. 写下我们就还是黑暗的这个性格。 Pulang dari sini memaafkan orang yang belum dimaafkan. 从这里回去以后，我们原谅我们还没有原谅的人。 Membuat daftar goals disiplin rohani. 这也指定了一份这个灵修的目标。 Tetapi tidak. Pada malam ini cukup kita menaikkan kerinduan kita saja untuk komitmen kembali. 但是在今天晚上，我们淡淡的再一次向神节制， Ingat kebaikan Tuhan 记得上帝的好， dan menyatakan kepada Tuhan, aku mau hidup untukmu. 并且向神承诺：主啊，我要为你而活。 Dengan bangkit berdiri, bolehkah kita bersama-sama naikkan pujian ini sama-sama sekali lagi? 我们站立，我们一起再唱这首歌。 Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, kau yang maha tahu, kau yang maha tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Yes Lord, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Jemaat saja. Telah ku tak pernah habis ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yalah Bapa kami di surga, inilah seruan doa anak-anak-Mu. 我们在天上的父，这是我们儿女们的祷告， Seruan kerinduan komitmen kami semua pada tahun yang baru ini. 也是在我们2026年新年的这个节制。 Mungkin di antara kami ada yang udah Kristen bertahun-tahun. 可能在我们当中有多年的基督徒， Sudah ada yang ke gereja bertahun-tahun. 也来到教会多年了， Bahkan sudah mengikuti doa Rabu malam ini 甚 bertahun-tahun. 至也已经多年参加礼拜三的晚上的祷告会。 Tapi tetaplah selidikilah hati kami.
主 kami. 啊，求你检查我们的心， Apakah selama bertahun-tahun ini kami membuat Engkau bangga atau tidak? 是否这么久以来，我们已经让你感到自豪， Oh 或者 Tuhan, 没有？ kiranya tahun ini bukan hanya tentang berkat, berkat, berkat 主 saja. 啊，求你教导我们，今年我们不单单是象征说这个祝福我们吧， Tapi kami sungguh rindu mau merasakan dampak hidup di dalam anugerah-Mu itu. 但我们多么的渴望在你的恩典中感受到我们生活中的影响， Di mana kami ingat terus berkat yang Kau berikan kepada kami. 我们仍然记得主你赐给我们的这个恩典， Dan kami sendiri yang menjadi penyaluran berkat 让我们也 bagi 可 orang 以 lain. 成为这个恩典的这个祝福。 Bentuklah kami terus. 求你塑造我们， Ajarilah kami terus. 教导我们， Roh Kudus yang pimpin kami terus hingga bisa semakin dewasa rohani. 圣灵带领我们，让我们可以更加的成长， Semakin dekat kepadamu. Semakin merasakan kasih-Mu. 更加的与你亲近，也是更加的感觉到主你的爱在我们身上。 Patahkanlah ego kami. 求你就是让我们 Patahkanlah kesombongan 我们的 kami. 自私、我们的骄傲的心， Patahkan mindset pikiran yang mungkin masih kurang rohani. 打破我们不过属灵的心态， Dan pakailah hidup kami 并且使用我们的生活， supaya anugerah yang kami terima 让我们所领受的恩典 boleh mengalir kepada orang lain. 可以从我们的身上流出。 Ya Tuhan, pada tahun 2026 ini 主啊，在2026年的时候， kami ingin memulai 我们多么的希望开始 dengan Yesus 与主耶稣同行， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉靠主耶稣基督的生命。 Bolehkah kita semua percaya katakan 我们相信的，我们一起说： Amin. Silakan duduk. 弟兄 Tuhan 姐妹， Yesus 请坐。 memberkati. 上帝祝福每一个人。